Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua penonton. Kali ini, untuk episod kali ini, untuk rancangan kali ini iaitu yang mengenai kisah seram. Saya Nur Azina dan saya Muhammad Afiq Hakimi sebagai hos anda pada hari ini. Untuk kali ini, untuk episod-episod yang sebelum ini, kami telah menunjukkan kepada anda beberapa kisah-kisah seram yang mampu membuatkan anda meremang. Tapi pada kali ini, kami ingin menunjukkan satu kisah yang dialami sendiri oleh pelajar Tuanku Syed Sirajuddin kepada anda. Okey, yang berada bersama kami ketika ini adalah salah seorang pelajar dari semester 3 dari Jabatan Pelancongan dan Hospitality yang berasal dari Pulau Pinang. Okey. Ti boleh memperkenalkan sedikit tentang diri anda? Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Atikah Jumat Fahizul atau lebih dikenali sebagai T. Saya berumur 19 tahun, berasal dari Pulau Pinang dan merupakan pelajar Diploma Pengurusan Acara Jabatan Pelancongan dan Hospitality. Sebelum Atikah ingin memulakan perkongsian kita pada hari ini, kita akan berehat sebentar nanti, jangan ke mana-mana. Kembali kita dalam rancangan Kisah Seram. Atikah, sebagai salah seorang pelajar dari semester 3, sudah semestinya mempunyai peristiwa tersendiri berkaitan dengan perkara-perkara mistik yang banyak berlaku di jabatan maupun di Kolej Kediaman. Bolehkah Atikah kongsikan sedikit tentang pengalaman Atikah dalam menghadapi pengalaman-pengalaman mistik yang pernah Atikah hadapi? Okey, saya start boleh nampak benda-benda macam ni. Mula dari tingkatan 1. Masa tu saya tinggal di asrama dan saya kena histeria. It turned out so bad di mana bila saya kena histeria tu, dia jadi makin teruk dan saya ambil masa sebulan ke 2 bulan untuk berubat. Pergi banyak tempat untuk family bawa pergi berubat and it end up dekat Pendang, Kedah. Okay. Masa tu saya dah lega alhamdulillah, but saya found out satu kelebihan. Tak pasti bagi saya kelebihan ke apa, tapi masa tu saya dah start boleh rasa benda-benda ni ada, and some of the times saya boleh nampak benda-benda ni wujud. So time tu umur berapa ya? 13. Okay. Lepas tu just go on with the life. Masuk ke Politeknik Tuanku Syed Sirajuddin. Dah 3 semester. Alhamdulillah semester pertama tak ada sebarang masalah. Like kalau nampak pun family tidak ajar untuk jangan ganggu benda ni. Just buat macam tak ada apa-apa. Just go on with your life. Tenangkan diri apa semua. Just go on je lah. Okay. Tapi it turn out masa semester 2 something benda ni T macam tersilap di mana T berkomunikasi dengan benda ni. Masa tu cuti mid-sem, semua pelajar balik, tapi ada a few student yang stay dekat poli
kita orang sambut raya dekat poli. Lepas pada raya tu, kita orang semua macam diarahkan untuk berpindah ke B1 untuk perempuan dan untuk lelaki ke E3. So semua duduk dalam satu blok lah, lelaki perempuan. Okay, lepas tu benda jadi masa T pergi beli makanan dekat kafe. Masa tu waktu maghrib and hujan. So lepas beli makanan tu balik sorang-sorang, jalan lalu melalui pintu B5 lah. And kalau pelajar PTSS, dia orang tahu yang sebenarnya ada tangga yang satukan B3 dengan B2. Ada meja batu dekat situ. Okay, so masa tengah jalan ternampaklah seorang pelajar perempuan ni, pelajar perempuan India, dia tengah menangis dekat kerusi tu, salah satu kerusi waktu tu. Atika seorang lah. Seorang, jalan balik seorang. So dia tengah menangis, dia tutup muka, so T tak boleh nampak muka dia. Dan she's like mumbling something lah. She's like saying something. And masa tu tak terdetik dalam kepala ni pasal student yang ada kat poli ke apa ke semua. Just concerned about that girl. So cakap lah, awak okay tak? And dia tak respond. Okay, so dia macam kenapa? And dia dari masa ke masa dia punya tangisan tu jadi lagi kuat. Dia kuat and she's like saying something yang memang tak faham. So niat baik hati tu nak tanya okey ke tak. So tangan T pun slowly pegang bahu dia. And masa tu terkejut sebab tiba-tiba tangan T tertembus badan dia. So macam terus tarik. Dia still tak ada respon, nangis dalam kedudukan tu. T terus pergi ke jalan balik ke blok. Setelah hati saya usi istighfar semua, boleh dengar suara tangisan dia. Memang kuat sampai ke B1, try relax apa semua. And alhamdulillah lah dah hilang macam tu. So itu pengalaman pertama lah. Ketika tu T bila dah macam tangan tu, masa nak tegur tu, adakah nampak muka dia secara jelas ataupun sedikit samar? Sebab kita tahu kalau kata nampak benda macam tu, dia takkan nampak jelas, tapi still akan ada. Masa tu dia macam T macam di belakang dia, like dia menangis macam tu. T dekat belakang cuba nak pegang bahu dia and tertembus tangan terus dekat badan dia. So masa tu memang terkejut. Lepas tu masa tu juga baru fikir, sebenarnya tak ada student Indian ke Chinese kat poli ni. Memang 100% yang duduk dekat B1 dan A3 bagi lelaki dan perempuan Malay. So terkejut lah masa tu. Okay. So selepas T nampak benda tu, ada kata dia dapat gejala-gejala yang sampingan, contoh macam sakit tengkuk ke apa ke? Sebab si kan dah sentuh benda tu kan. Tak ada masa tu. Cuma yang bila T start rasa sakit ni ialah bila masuk semester ni jadi kita blok. So bila student histeria kena pergi tolong. And lepas tolong tu memang selalunya akan sakit badan. T bolehlah berubat sikit-sikit, tahu yang basic-basic je. So bila benda-benda tu tahu, yang ada satu momen kat mana masa tu T tolong berubat budak tu, kita orang berpecah, warden dekat arah 1, T ke arah 3. Benda tu macam berlaku serentak. So semua orang terkejut. T naik. So T pergi kat budak perempuan tu. Buka-buka pintu tu memang nampak ada satu nenek kebayan tengah duduk atas katil, tengah pegang budak perempuan tu, like cekam tangan dia macam ni. And budak perempuan tu menangis sakit, like dia tunjuk tangan dia sakit. Tangan dia masa tu dia kata panas apa semua. So macam pergi masuk, terus tutup dia dengan pakai ganti tudung apa semua. Masa tu tak tahu nak buat apa. Sebab T baca apa yang T tahu je. So T pegang ibu jari kaki dia, T macam doa. And like benda tu dapat rasa yang sebenarnya T boleh berubat. And macam tengah berubat, baca-baca angkat kepala, mata kita orang memang sangat dekat. Masa tu tembung mata dua-dua orang. And mata dia like macam marah lah. Like dia tak suka T ada dekat situ. So speechless sekejap. Tapi T macam, okay tak apa, kau boleh sambung baca. Tapi T taklah terlalu kuat untuk melawan dia. So T macam baca untuk kurangkan sakit pelajar tu je. Lepas tu warden datang, warden yang keluarkan benda tu. Alhamdulillah lah. Jadi apa punca yang menyebabkan nenek kebayan tu pegang tangan budak tu kan?
Sebenarnya nenek kebaya ni, sejujurnya nenek kebaya ni, apa yang Tita tahu, dia sebenarnya tempat asal dia antara JKE dengan JKM. So dia turun tu maybe sebab dah banyak berbulan-bulan kan poli kita kosong, tiba-tiba dia nampak perempuan, so dia nak berkawan lah kot. Jadi kami telah menyediakan sedikit bingkisan kepada anda. Mari kita saksikan. Atika, jadi saya ingin bertanya kepada anda, kebanyakan peristiwa-peristiwa yang telah terjadi lah, yang telah Atika lalui selama ni kan, sekali lagi kisah mistik, jadi adakah ianya memberi kesan yang buruk ataupun yang baik lah terhadap diri Atika, ataupun ianya memberi rasa takut yang teramat, dan bahkan menjadi trauma lah kan, sebab dekat poli ni pergi mana pun jumpa, pasal jadi trauma, tak ada keluar bilik, ataupun Atika rasa biasa je, boleh je hidup macam biasa kan, tak ada apa-apa yang berlaku, macam tu. Nak kata rasa tak ada apa-apa yang berlaku tu, tak lah. Of course, pergi mana pun nampak benda tu, tapi sometimes tak nampak, dia just boleh rasa yang dia ada dekat dengan kita. Trauma tak sangat, cuma masih takut untuk like terlalu tak behave. Like kena jaga diri tu sebab sakit masa berubat tu memang akan ingat lah. Nak kata seram tu tak seram, tapi ada satu moment yang mana bagi dia agak seram. Berlaku semester ni, pergi ke tandas untuk cuci muka tengah malam. Dia duduk bilik seorang. Dia duduk seorang. So pergi tandas nak cuci muka masa tengah malam. Cucilah muka macam biasa, semua. Tengah-tengah cuci muka tu, angkat muka dari cermin tu, nampak pantulan ada satu lembar hitam tengah duduk macam ni, like tengok macam tu. So masa tu memang angkat muka macam ush, terus sekali. Dan dia macam hilang lah. Kita tengok balik, tak cakap banyak, keluar terus pergi masuk bilik, istighfar banyak-banyak, buka suruh tidur. Ketika tu suasana malam tu, malam pagi? Malam. Suasana malam tu dia macam mana? Dia adakah dia macam keadaan hujan ataupun memang nampak macam bulan mengambang penuh ke? Keadaan malam sebenarnya benda ni dia nak datang, dia tak tengok keadaan. Dia just bila dia rasa ada satu badan manusia yang lemah yang boleh dia ambil alih, dia tak fikir panjang, dia akan terus ambil alih. Sebab tu histeria semua ni berlaku. Walaupun keadaan siang pun boleh tak? Siang boleh juga, tapi selalunya jarang kita tengok siang kan, sebab malam selalunya orang akan letih semua. So dari situ kita macam kalau waktu malam ni macam kita akan letih, so tak boleh stres. Kita akan stres nak buat assignment dan semua, biasalah student kan. Lepas tu tak jaga diri, macam tak mandi apa semua sampai tengah-tengah malam apa semua. So actually it's not good lah untuk kita, sebab bukan kita je yang ada kat sini, benda lain pun ada. So dia memang akan cari orang-orang yang lemah ni untuk dia take over selalunya, macam tu lah. Jadi saya nak tanya, banyak pengalaman seram yang pernah berlaku dalam hidup Tia. Apa pengalaman yang paling orang kata apa tak boleh dilupakan? Pengalaman yang paling tak dilupakan, of course bila histeria terjadi kat diri Tia sendiri. Masa tu dia macam kita rasa macam kita ada dekat dua alam yang lain.
kat mana satu T tak nak pun benda ni berlaku, satu macam ada yang control T, like siapa je nak lukakan diri sendiri, tumbuk dinding, pecahkan barang, mengamuk apa semua, sampai sometimes ada moment parents T kena kunci T dalam bilik sebab mengamuk. Masa tu tak kira apa dah tampar diri sendiri, cakar sampai darah. Benda tu memang paling sedar sebab lepas jadi je, lepas dia buat benda tu baru macam sedar, baru aku menangis, sakit semua. Bagi T itu pengalaman paling, dalam banyak-banyak pengalaman hidup kan, pengalaman tu paling pahit lah sekali. So dari situ T ajar diri T untuk lebih peka, lebih waspada dengan apa yang jadi sekeliling T. Saya sedia maklum bahawa dulu ada seorang student tu, dia bukanlah, tak tahulah kalau pendapat T lah, dia selalu sangat kena pergi jumpa MA, kena pergi perubatan semua sekali. So berdasarkan pengalaman T sendirilah untuk berubah student macam tu, macam mana T nak hadapi macam tu? Sebab almost setiap hari akan ada macam orang call kata nak minta tolong, padahal kadang benda tu dia tak jadi. So apa pendapat T ketika dia tu? macam bermain-main lah, dia tak serius lah macam tu. Okay, sebenarnya bagi konsep T, fikiran T lah, apa yang T set dalam mind T, kalau kau sakit fizikal tu, dia macam something yang bukan luar daripada benda-benda mistik ni. Kalau benda mistik ni, kita boleh nampak perbezaan orang tu, like orang tu akan berubah sedrastik ke, tiba-tiba menangis ke apa semua. But if you sakit, like you cakap you sakit and you rasa benda tu ada dengan you, but memang betul pun sebenarnya you ada sakit, itu sebenarnya macam bagi T lah, dia macam bukan benda-benda yang melibatkan mistik tu lah. So yang tu memang betul lah, perlu jumpa MA, perlu dapatkan rawatan, perlu check apa yang jadi semua. Tapi T cakap jangan main-main dengan benda yang kata macam kena histeria apa semua, terasa macam ada benda dalam dia. Like jangan panggil lah benda tu datang kan. Susah lagi. Macam Afiq kata tadi, yang ni main-main kan. Macam saya selalu tengok orang tu dia macam tak percaya. Dia tak percaya dengan kisah benda-benda macam ni. Dia kata alah tipulah, takkanlah benda ni ada kat poli, takkanlah benda ni. Macam mana kita nak hadap orang macam tu? Kita nak, kadang-kadang kita nampak tapi kita dah cakap dia tak percaya. Macam tu. Sebenarnya ada je orang macam tu, like kawan-kawan T sendiri pun ada je yang like tak ada apa tu, dia macam kira kau je. But T ada setengah senior yang boleh nampak benda-benda macam ni juga dekat poli. So pemikiran kami tak sama, tapi kita orang takkan nak paksa orang suruh fikirlah macam kita orang. Benda tu ada sebenarnya, tak boleh nak paksa. So kita macam okey tak apa, kalau kau tak nak percaya sakit, tapi benda tu memang dah terlafaz dalam Quran apa semua, memang dah ada benda tu. Cuma kita ni bernasib baik tak nampak, cuma setengah orang je yang boleh nampak. So nak bercakap tu kebiasaannya kena beware lah. Okay, baiklah, kita berhenti rehat seketika dan kita kembali sebentar lagi. Jangan ke mana-mana. Ya. Kembali lagi kita dalam rancangan Kisah Seram.
Baiklah, T, saya nak tanya, adakah selepas apa yang dialami oleh T selepas ini kan, yang apa kata apa, daripada kisah-kisah mistik ni lah, memberi kesan yang mendalam terhadap diri T. Contoh, kalau dulu T boleh je duduk seorang-seorang dalam bilik, tak buat apa-apa. Tiba-tiba lepas benda ni berlaku dalam diri T, tiba-tiba tak boleh duduk seorang-seorang, kena ada orang teman lah, macam tu. Membuatkan T rasa macam kena halang lah, kena cegah lah benda ni. Overall, selepas daripada benda-benda ni jadi dekat T, benda tu macam bukanlah menghalang T dari jadi berani, no. Like, tak penakut pun sebenarnya duduk seorang je sekarang. Tapi benda tu sebenarnya ajar T untuk jadi lagi berani. Like, dah di-set dalam mind, bila dah biasa sangat, nampak, dah set dalam mind, benda tu tak boleh buat apa kat kau. Sebab kau tahu, kau lagi ikut dari dia, kau boleh berlindung diri kau ada Tuhan, kau ada ayat-ayat Quran yang boleh tolong kau. So, buat apa nak takut? So, benda tu sebenarnya ajar T untuk jadi lagi berani. And benda tu juga macam bagi impact dekat T, di mana T belajar yang kita tak boleh nak bangga kita dekat dunia ni. Sebenarnya ada benda lain, cuma kita yang tak nampak, kita yang tak rasa. Benda-benda tu kadang-kadang dia ganggu tu pun, like dia sunyi, dia bosan ke. So tak boleh nak cakap apa, sebab bagi T lah, benda tu sebenarnya nak kata impak yang buruk tak ada. Memang impak yang Alhamdulillah lah T jadi lagi berani, lagi rasa nak kuatkan, macam lagi rasa nak letakkan diri ni dengan Islam lebih banyak, lagi nak belajar macam mana boleh bantu orang apa semua. Okey, soalan saya, kalau contohlah, kita sebagai orang Islam kena percaya kepada Allah yang satu. So apakah macam nasihat kepada orang non-Muslim yang kerap sangat kena dengan history ni? Sebab kita tahu yang benda-benda macam ni dia akan merangkumi ke semua agama. So apa nasihat yang lebih spesifik kepada sebab selalunya benda ni berlaku dekat orang Muslim ni kan. Okey, untuk kita sebenarnya common sense ni kita selalu tengok orang yang Muslim lah kena. But for non-Muslim, bagi T, kita kena ada like kita kena respect kepercayaan diorang sendiri. Like masing-masing agama dia ada kepercayaan masing-masing. So kita selalu tengok cara Islam lain, cara ni lain, cara lain. So cuma T boleh pesan untuk elakkan benda-benda macam ni berlaku, kebiasaannya kita kena sentiasa jaga diri, jaga percakapan. Lagi-lagi kita dekat satu kawasan yang kita tahu ada benda tu. Betul. Sebab selalunya orang rasa dia ni macam tak ada benda tu, dia suka cabar. Benda tu lagi menarik benda-benda tu untuk macam nak tengok ke. Jangan je panggil. Dia panggil dah tu dia macam dia akan lebih suka nak attract orang tu. Sebab lagi sekarang orang nak contoh macam nak buat apa-apa je, ada rasa setengah orang kan dia gunakan benda ni sebagai pendamping dia. Dia rasa kalau ada benda ni dia diri jadi kebal ke. So bila dia nak berubat kita tak boleh nak halang dia sebab itu pilihan dia. Sebab dia dah, orang cakap apa, dah jadi sebati lah dalam diri. Betul tak T? Betul. Sebab sebenarnya benda tu dia macam like T cakap tadi, kalau you tak panggil, dia tak datang. So macam bila seseorang yang ambil pendamping ni, dia sebenarnya macam dia macam dia sendiri yang relakan diri dia untuk sekutukan Allah. Dan dia pilih untuk ambil benda lain, yang kepercayaan yang lain untuk ada dengan dia, untuk bantu dia. Sedangkan memang dah terbukti salah. So kalau yang kat situ, kalau berlakunya macam tu, memang tak boleh nak buat apa. Sebab enak benda tu memang akan makan diri balik. And itu pilihan dia. Kita tak pernah minta untuk dibuat macam tu pun. Bagi T lah. Sorry, saya suka ke. So adakah bila kita dah pergi berubat, kita dah jumpa perubatan Islam apa semua tu, benda tu akan stick kerap terganggu tu, ataupun macam kalau ataupun ada benda-benda yang menyebabkan benda tu datang lagi selepas kita dah berubat orang tu? Antara kesan dia lah menyebabkan benda tu datang lagi. Dia selalunya bila kita berubat, benda tu datang balik sebab diri kita yang still rasa kita lemah sampai benda tu boleh take over diri kita. Sebenarnya tak, benda tu kalau kita boleh lawan, benda tu takkan ganggu kita. Cuma kita macam dah set dalam mind kita, dah kena histeria ni terus, maknanya aku lemah lah, benda tu nak masuk. No, if you still have
to believe that sebenarnya kalau you ada macam you ada pegangan di mana you cakap no, aku boleh lawan benda ni, you boleh. Just tak perlu pun ada ilmu yang tinggi untuk lawan benda ni. Sometimes ayat-ayat lazim yang kita biasa dengar tu pun sebenarnya dah sebenarnya memang dah tolong banyak dah kita. Cuma kita kena pandai aplikasikan dalam diri kita, jaga solat, jaga diri apa semua. Itu je. Yang paling penting kita kena percaya lah yang kita sebenarnya mampu nak lawan benda ni, kan? Betul. So, Okay. Jadi adakah benda ni perlukan orang kata apa, untuk orang yang tak boleh nampak macam T apa semua ni, kita perlukan bimbingan, ataupun sebenarnya kita ni boleh je orang cakap apa, guna ayat contoh YouTube kan, kita buka surah kita boleh halau benda tu, tak perlulah nak pergi jumpa apa Darushifa macam tu. So dengar je ayat Quran tu dah okey lah, sebenarnya kita much better. Tak apa kita duduk seorang-seorang, kita baca Yasin ke, benda tu dapat mampu untuk mencegah benda tu dah terus datang, ataupun macam mana? Bagi T sebenarnya sekarang kan zaman moden, everything kita boleh search dekat Google apa semua. Memang benda tu good. Mana kita try aplikasikan dalam diri kita yang macam kita rasa okay dah ada doa ni, kita baca doa ni, kita akan going more better. Tapi bagi T sebenarnya wujudnya orang-orang yang boleh berubat ni sebenarnya dia tu lebih mendalami. Like sometimes kadang-kadang macam T pernah berubat, T dengar ayat yang T tak pernah dengar. Like, okay, ni sebenarnya surah apa? Ni sebenarnya ayat apa? Kita ada ayat syifa apa semua tu. So, boleh berusaha sendiri, tapi kalau dah luar pada batas kita, takkan nak paksa diri. Cuba sebaik-baiknya cari jalan penyelesaian, cari orang-orang yang lebih mahir untuk benda-benda macam ni lah. Sebab kita tahu kalau macam bila macam kita apa yang Afiq pernah belajar dulu, dia ada ayat pembuka macam buka hijab dengan tutup hijab. So bila kalau dah buka hijab ni, maksudnya dia kena ready daripada segi aspek fizikal dan mental untuk kerap nampak, dan maybe kalau ke arah kebaikan, maybe dia akan ajak orang untuk berubat lah. So apa pendapat T kalau orang yang macam tu? Macam ada setengah orang dia terbaca sikit, dia terbuka, tapi dia macam tak ada keyakinan untuk nak ke arah perubatan Islam. Bagi T, benda macam tu ikut kepada pilihan diri masing-masing. Like macam T pun kadang-kadang cuba untuk tak ambil kisah benda ni, tapi T belajar sikit-sikit ubat. So benda ni bagi T sebenarnya bila boleh nampak benda-benda ni, masa tu T wondering just two things, sama ada ini satu kelebihan untuk T ataupun just satu curse untuk T. Okay, dekat curse of course lah, boleh nampak benda ni oleh T, sometimes dia tahu kita nampak dia, so lagi dia macam seronok nak kacau. Tapi ke arah kebaikan, bila kita nampak benda ni, kita boleh elak benda yang lagi teruk jadi. Kita boleh tolong ubat. Tapi ikut kepada orang tu. Kalau orang tu just dia boleh nampak tapi dia tak nak berubat ke, dia tak nak belajar perubatan Islam ke apa, it's okay as long as you take care of yourself lah. Betul. Itu yang paling penting lah sebenarnya. Okay, sebelum kita mengakhiri rancangan, baiklah kita akan berhenti sebentar. Jangan ke mana-mana. Okay, terima kasih Atika kerana sudi berkongsi pengalaman seram tersebut kepada penonton-penonton di luar sana. Okey, semoga daripada perkongsian tersebut setiap daripada kita dapat mengambil iktibar dan pesanan apa yang T cakap sebentar tadi. Okey, Azlina. So sampai di sini saja episod kita pada kali ini berkenaan dengan kisah-kisah mistik berkenaan dengan pelajar Tuanku Syed Sirajuddin. Okay, Rafiq, jangan lupa jika ada sebarang pertanyaan atau perkongsian tentang pengalaman-pengalaman para penonton semua, para penonton boleh buat hashtag tanda pagar kisah seram di laman sosial kami. Okey, Azlina. Betul. Jadi terima kasih kerana Atika kerana sudi menjadi tetamu kita pada episod yang kali ini. Jangan lupa menguasa, kita berjumpa lagi pada episod yang akan datang. Assalamualaikum.